Mengapa Al-Quran sering menyebut Nabi Ibrahim bersama anak baginda Ishak dan cucu baginda Yaqub? Al-Quran berulang kali menyebut nama Nabi Ibrahim bersama anaknya Ishak dan cucunya Yaqub, menonjolkan peranan unik mereka dalam sejarah kenabian. Pengulangan ini bukan sekadar catatan silsilah, tetapi merupakan penegasan terhadap kesinambungan wahyu dan keistimewaan yang dianugerahkan kepada keturunan Ibrahim. Amanah ilahi dan perbezaan keturunan. Kehidupan Nabi Ibrahim ditandai dengan keimanan dan kepatuhan mutlak kepada perintah Allah. Antara peristiwa paling penting ialah ketika baginda atas perintah ilahi meninggalkan Hajar dan anak mereka Ismail di tanah gersang Makkah, mempercayakan mereka sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Kemudian, Ibrahim diuji sekali lagi apabila diperintahkan untuk menyembelih anak tunggalnya, yang menurut tradisi Islam adalah Ismail, kerana Ishak belum lahir pada ketika itu. Sebagai ganjaran atas ketaatan baginda, Allah mengurniakan kepada Ibrahim dan istrinya Sarah seorang anak lelaki, Ishak, pada usia tua mereka, sebuah keajaiban ilahi. Kisah ini membentuk satu perbezaan penting. Sementara Ismail dan ibunya Hajar didedikasikan sepenuhnya kepada Allah dan dipisahkan daripada Ibrahim, Ishak dan Sarah kekal bersama Ibrahim, membentuk satu cabang khusus dalam keturunan baginda. Al-Quran menekankan hal ini dengan menyebut Ishak dan Yaqub sebagai anugerah dan berita gembira kepada Ibrahim, menunjukkan kedudukan istimewa mereka dalam keluarga dan kesinambungan kenabian. Keturunan dan kenabian. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut nama Ibrahim bersama Ishak dan Yaqub seringkali menekankan kesinambungan hidayah dan anugerah Allah dalam garis keturunan ini. Antara ayat-ayat tersebut ialah Surah Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri, lalu tertawa, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak, Yaqub. Surah Sad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dan pandangan. Surah Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan kitab di kalangan keturunannya. Surah Maryam ayat 49. Maka ketika dia menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub, dan masing-masing kami jadikan Nabi. Surah Yusuf ayat 38. Nabi Yusuf berkata, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yaqub. Surah Al-An'am ayat 84. Dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub, masing-masing kami beri petunjuk. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah telah memilih dan memberkati keturunan Ibrahim, khususnya Ishak dan Yaqub, sebagai para nabi dan penerus kepada risalah kenabian. Dua perjanjian, Abrahamik dan Sinai. Keturunan Ismail daripada Ibrahim membawa kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang menurut Islam adalah penggenap perjanjian Abrahamik. Perjanjian ini menandakan kesinambungan tauhid dan kenabian melalui garis Ismail, yang berpuncak pada kerasulan terakhir untuk seluruh umat manusia. Sebaliknya, Yaqub, yang juga dikenali sebagai Israel, adalah bapa kepada Bani Israel. Keturunannya menjadi pusat kepada perjanjian Sinai, yang merangkumi penurunan Taurat kepada Nabi Musa, dan penetapan kaum Bani Israel sebagai umat pilihan dengan misi agama yang khusus. Tempat persemadian dan warisan. Ibrahim, Ishak, Yaqub, dan istri-istri mereka, kecuali Rahel, istri Yaqub dan ibu kepada Nabi Yusuf, secara tradisinya dipercayai dikebumikan di Gua Makfilah, Cave of Machpelah, di Hebron. Tapak ini dihormati oleh umat Yahudi, Kristian, dan Islam, dan menjadi lambang kepada warisan bersama yang merentas generasi dan agama. Kesimpulan, kisah ini menyoroti perbezaan yang jelas antara dua anak Ibrahim. Ismail dan ibunya, Hajar, diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan dipisahkan dari kehidupan bersama Ibrahim. Sebaliknya, Ishak tetap berada di sisi Ibrahim dan Sarah sebagai anugerah ilahi
sebagai ganjaran atas kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan anak sulungnya, Ismail. Dalam konteks ini, Ismail seolah-olah telah dipersembahkan kepada Allah dan tidak lagi menjadi milik pribadi Ibrahim sebagai seorang bapa.